Assalamualaikum. Kalau korang pergi cek mata. Hai, Assalamualaikum. Jadi, kalau bercakap pasal orang yang cek mata ni, kita sering kali tertukar dengan 3 profession ni, which is ophthalmologist, optometrist dan juga optician. Jadi, apa beza sebenarnya tiga-tiga orang ni? Diorang ni siapa? Pada hari ini saya akan terangkan tentang 3 pekerjaan yang berkait rapat dengan mata. Okey. First things first. Ophthalmologist, optometrist dan optician. 3 orang ni mempunyai 3 tugasan dan pangkat yang berbeza bila berkaitan dengan eye health care. Okey, 3-3 ni mempunyai tugas masing-masing yang berbeza dan di tempat yang berbeza, tapi semua berkaitan dengan mata. Okay, kita start dengan ophthalmologist. Ophthalmologist ataupun ejaan bahasa Melayu dia ophthalmologist merujuk kepada doktor pakar mata. Jadi, ini bermaksud individu-individu ni mempunyai medical degree, and then lepas habis housemanship, medical officer posting dan semua tu, mereka akan menyambung masters in ophthalmology, menjadikan mereka eye specialist. Jadi doktor-doktor ni boleh memberi prescription ubat, menjalankan prosedur dan juga surgery kepada mana-mana kawasan mata. Dan lepas dah jadi general eye specialist ni, mereka boleh pula sambung lagi subspecialist kepada vitreoretinal surgeon, medical retina, cornea and refractive specialist, glaukoma, oculoplasty, neuro-ophthalmology, pediatric, banyak lagi lah. Jadi mereka itulah ophthalmologist ataupun dalam bahasa lain doktor pakar mata. Jadi boleh berjumpa dengan doktor pakar mata dekat mana-mana hospital kerajaan, most probably dekat bahagian kompleks klinik pakar. Kemudian, tapi memang kena buat appointment lah sebab memang ramai gila. And of course, di sesetengah hospital swasta, not all, yang mana yang ada ophthalmologist saja, dan juga di klinik-klinik pakar mata. Kalau diorang dah claim diorang tu klinik pakar mata, obviously ada doktor pakar mata dekat situ. Golongan yang kedua pula, optometrist. Masyarakat ramai tertukar ophthalmologist dengan optometrist sebab kebiasaannya mereka dijumpai di hospital-hospital kerajaan, dan most of the time some optometrist akan pakai white coat juga. Jadi optometrist pula merujuk kepada individu yang merupakan professional eye care provider. Telah dilatih selama 3-4 tahun di Institut Pengajian Tinggi, sama ada awam ataupun swasta, dalam bidang optometri. Okay, mereka mempunyai degree sama ada Bachelor of Optometry ataupun Bachelor of Science in Optometry, dan mereka belajar ke semua aspek mata dari segi eye disease, eye behavior, alignment, power, contact lens dan sebagainya. Optometrist ni juga dilatih untuk potong specs ataupun menghasilkan daripada kantai yang siap daripada kilang untuk buat cermin mata. In general, tugas optometrist adalah untuk mendetect sebarang abnormality pada mata dan memberi penyelesaian kepada masalah tersebut. Contohnya, kalau orang tu punya vision tak up to par ataupun tak dapat 6-6 vision ataupun 20-20 vision, mereka akan memberikan cermin mata bagi individu-individu yang memerlukan contact lens, special contact lens ataupun memerlukan terapi. So optometrist boleh prescribe terapi dan cermin mata tersebut. Tetapi kalau contohnya bila dah di luar bidang, contohnya orang tu optometrist detect mempunyai cataract ataupun ada diabetic changes dalam diabetic patients, jadi optometrist akan menulis surat kepada ophthalmologist untuk rawatan seterusnya.
Dalam hospital setting, kebiasaannya ophthalmologist dan optometrist akan bekerjasama dalam membuat treatment planning untuk certain patient. Contohnya cataract patient, diabetic patient, glaucoma patient, low vision patient, macam-macam lah. In certain cases yang overlap antara tugasan ophthalmologist dan optometrist, biasanya decision making tu akan dilakukan seiring. That's why optometrist ni boleh dijumpai di hospital-hospital kerajaan, some klinik kesihatan, obviously pusat optometri dan juga kedai-kedai cermin mata yang berdaftar. Jadi kalau optometrist ni dia akan berdaftar di Majlis Optik Malaysia dan mempunyai Annual Practicing Certificate ataupun APC yang berwarna hijau. Dengan adanya sertifikat ni, seorang optometrist boleh layak untuk memberi prescription power tu, memberi dan menjual contact lens dan segala optical aid yang berkaitan dalam Akta Optik 1991. Dan golongan ketiga ialah optician. Optician ini merupakan individu yang dilatih untuk mendispense ataupun memotong kanta untuk dimasukkan ke dalam frame yang menjadikan cermin mata. Mereka juga boleh membuat refractive examination macam optometrist dan ophthalmologist juga, tapi kebiasaannya adalah dalam individu-individu yang normal lah. Maksudnya kalau dia sekadar rabun sahaja, biasanya optician boleh handle, tak ada masalah. Dan hanya beberapa optician di Malaysia ni yang telah pun menjalani extra course yang membolehkan mereka mendispense dan menjual contact lens. Dan optician boleh dijumpai di mana-mana kedai cermin mata yang berdaftar. Dan optician yang berdaftar dengan Majlis Optik Malaysia mempunyai Annual Practicing Certificate yang berwarna biru. Dan kalau mereka dah pun lulus dengan additional course tadi tu, yang saya kata yang boleh dispense contact lens tu, akan mempunyai additional certificate yang berwarna pink. Conclusionnya, hanya individu-individu yang berdaftar tadi yang saya maksudkan, ophthalmologist, optometrist dan optician sahaja yang layak untuk memeriksa mata. Walaupun sekadar untuk check power sahaja, it requires a lot of steps, a lot of things to consider. Please make sure that orang yang check mata anda adalah orang yang layak untuk melakukan prosedur tersebut. So, walaupun mata ni nampak macam organ yang kecil aja, tapi it is a very complicated organ yang sekiranya dah disalah rawat, nak bawakan dia balik ke pangkal jalan adalah sangat-sangat susah. Baik untuk cermin mata, contact lens and especially ubat-ubat mata. Pastikan mata anda diperiksa oleh individu yang berdaftar, individu yang berkelayakan. Jangan bawa mudarat kepada diri sendiri hanya kerana nak jimatkan duit. Just make sure that you are treated by the right individuals to make sure that your eyes are treated properly.